Salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah Unimas yang akan menjadi panel penilai kepada kajian yang akan saya bentangkan pada hari ini. Jadi nama saya adalah Celestine Michael Gawan, nombor metrik 190-300-10, dan tajuk pendidikan yang akan saya bentangkan adalah bertajuk hubungan antara keterlibatan murid dengan pencapaian akademik. Dalam kajian ini terdapat 3 pernyataan masalah, iaitu yang pertama, wujud jurang pencapaian akademik di kalangan pelajar. Artikel daripada Nadia 2004 dan juga KPM 2012 dan Daimin Ghazali. Jadi persoalan kajian yang akan dicari adalah adakah wujud perbezaan dalam pencapaian akademik di kalangan murid Bumiputera dan bukan Bumiputera, dan adakah wujud perbezaan dalam pencapaian akademik di kalangan murid B40 dan M40 T20. Pernyataan masalah yang kedua pula, masih kurang kajian yang meninjau hubungan antara keterlibatan dengan pencapaian akademik mengikut etnik dan juga status sosial ekonomi. Jadi dalam kajian ini, 2 persoalan kajian yang akan dicari, iaitu adakah terdapat hubungan antara tahap keterlibatan murid dengan pencapaian akademik berdasarkan etnik, dan yang seterusnya, adakah terdapat hubungan antara tahap keterlibatan murid dengan pencapaian akademik berdasarkan status sosial ekonomi. Seterusnya, pernyataan masalah yang ketiga, iaitu masih kurang kajian yang meninjau perbezaan dari segi domen keterlibatan murid mengikut etnik dan juga status sosial ekonomi. Jadi kajian ini akan mencari ataupun menjawab persoalan kajian yang berkaitan dengan adakah wujud perbezaan dalam domen keterlibatan, iaitu domen tingkah laku, emosi dan juga kognitif di kalangan murid Bumiputera dan bukan Bumiputera. Dan yang persoalan yang keenam pula, adakah wujud perbezaan dalam domen keterlibatan dari segi tingkah laku, emosi dan kognitif di kalangan B40 dan M40 T40. Berikut merupakan kerangka konseptual, iaitu dalam kajian ini bahagian yang akan dilihat adalah bagaimana bagaimana jurang akademik berlaku dari segi pencapaian akademik di kalangan etnik Bumiputera dan juga bukan Bumiputera, dan seterusnya jurang akademik yang berlaku di kalangan status sosial ekonomi, iaitu mengikut kategori B40 dan juga M40 T20. Jadi pencapaian akademik di sini diukur berdasarkan grade purata pelajar bagi mata pelajaran teras, iaitu terdapat 6 subjek teras. Kemudian kajian ini juga akan meninjau dan mengenal pasti apakah hubungan antara tahap keterlibatan dengan pencapaian akademik mengikut etnik dan juga status sosial ekonomi. Dan akhir sekali, kajian ini juga akan meninjau apakah perbezaan dari segi domain keterlibatan, iaitu terdapat 3 di sini, iaitu tingkah laku, emosi dan kognitif mengikut etnik dan juga mengikut status sosial ekonomi. Seterusnya pula, metodologi di sini dalam kajian ini menggunakan kaedah pencerapan jenis kajian keratan rentas, dan borang soal selidik diedarkan menggunakan kaedah Google Form. Responden pula terdiri daripada murid tingkatan 5 2021. Kemudian data pula dikumpulkan dengan menggunakan instrumen yang diadaptasi daripada kajian Skalski 2009, yang mana kajian ini mempunyai 19 item, 19 item, iaitu 4 item demografi dan 15 item domen keterlibatan. Dan dalam kajian ini, dalam penyelidikan ini juga mendapati instrumen ini mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi dengan kadar Cronbach alpha antara 0.732 hingga 0.802. Berikut merupakan dapatan kajian ataupun keputusan kajian. Jadi untuk penilaian panel, terdapat 3 daripada 6 persoalan kajian tadi, terdapat 3 persoalan kajian yang tidak mempunyai hubungan yang signifikan, iaitu yang pertama adalah persoalan kajian yang pertama, iaitu adakah wujud perbezaan dalam pencapaian akademik di kalangan murid Bumiputera dan juga bukan Bumiputera. Jadi tidak terdapat perbezaan yang signifikan. Soalan kajian yang ketiga, iaitu adakah terdapat hubungan antara tahap keterlibatan murid dengan pencapaian akademik berdasarkan etnik. Juga tidak terdapat hubungan yang signifikan. Dan yang keenam,
persoalan kajian yang keenam, adakah wujud perbezaan dalam domen keterlibatan untuk tingkah laku, emosi dan juga kognitif di kalangan B40 dan M40 T20 juga menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan. Manakala tiga persoalan kajian pula mempunyai hubungan yang positif, iaitu persoalan kajian yang kedua, adakah wujud perbezaan dalam pencapaian akademik di kalangan murid B40 dan M40 T20? Jadi ujian Mann-Whitney menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan dari segi pencapaian akademik bagi murid B40 dan juga M40. Dengan kadar nilai P dia iaitu dalam 0.001. Jadi analisis statistik bagi kajian ini menggunakan ujian Mann-Whitney, memandangkan taburan data adalah tidak normal. Jadi kaedah non-parametrik telah digunakan pakai dalam menganalisis persoalan kajian. Seterusnya, dalam persoalan kajian yang keempat, adakah terdapat hubungan antara tahap keterlibatan murid dengan pencapaian akademik berdasarkan status sosial akademik? Jadi menurut kajian ini, terdapat hubungan yang signifikan antara pencapaian akademik dengan tahap pelibatan murid mengikut status sosial akademik, iaitu dalam kategori B40. Dan akhir sekali, adakah wujud perbezaan dalam domen keterlibatan, tingkah laku, emosi dan juga kognitif di kalangan Bumiputra dan juga bukan Bumiputra? Jadi sekali lagi, kaedah non-parametrik digunakan untuk menganalisis data dan menunjukkan bahawa terdapat perbezaan yang signifikan dalam domen keterlibatan emosi bagi etnik Bumiputra dan juga bukan Bumiputra. Berikut merupakan demografi dan juga gambaran dari segi statistik berkaitan dengan persoalan kajian yang kedua, iaitu yang mempunyai hubungan yang signifikan. Di sini kita boleh perhatikan bahawa dari segi mean, grade purata bagi murid kategori M40 mempunyai grade purata pelajar yang lebih baik berbanding dengan kategori B40. Jadi nilai 29 di sini menunjukkan grade purata pelajar lebih baik berbanding dengan kategori B40. Sebab kena ingat bahawa dalam grade purata pelajar, nilai yang lebih kecil merupakan nilai yang lebih baik. Jadi analisis ujian Mann-Whitney menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan dari segi pencapaian akademik, iaitu dengan ujian Mann-Whitney menunjukkan nilai P dia adalah kecil ataupun bernilai 0.01. Seterusnya, bagi persoalan kajian yang keempat, adakah terdapat hubungan antara keterlibatan murid dengan pencapaian akademik mengikut status sosio-ekonomi? Jadi mean bagi B40 dan juga M40 menunjukkan perbezaan di sini. Jadi adakah wujud hubungan yang signifikan? Jadi korelasi Pearson telah menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan bagi pencapaian akademik dengan tahap pelibatan mengikut status sosio-ekonomi. Manakala bagi kumpulan M40, analisis korelasi Pearson menunjukkan tiada hubungan yang positif. Dan akhir sekali, bagi persoalan kajian yang kelima, tidak wujud perbezaan yang signifikan dari segi menunjukkan perbezaan yang signifikan dari segi keterlibatan emosi. Walau bagaimanapun, bagi domen yang lain iaitu kognitif dan juga tingkah laku tidak menunjukkan hubungan yang signifikan. Bagi kategori etnik iaitu Bumiputra dan juga bukan Bumiputra. Dan sekali untuk perbincangan, dalam teori pembelajaran Vygotsky, persekitaran mempunyai kaitan dengan perkembangan kognitif murid. Jadi menurut Malosnak, domen tingkah laku, emosi dan juga kognitif dalam teori keterlibatan murid dipengaruhi oleh faktor persekitaran seperti keadaan bilik kelas, hubungan dengan rakan dan juga guru serta bahan pedagogi yang diberikan kepada murid. Oleh itu, tahap pelibatan murid yang positif diramal akan membawa kepada pencapaian akademik yang baik, manakala murid yang menunjukkan tahap pelibatan yang agak lemah ataupun yang kurang aktif boleh menyebabkan golongan ini tercicir daripada mengikuti sesi pembelajaran di sekolah.
Oleh itu dalam penyelidikan ini dia telah mengenal pasti wujud hubungan yang positif antara tahap pelibatan murid dengan pencapaian akademik bagi golongan B40. Oleh itu, memandangkan golongan B40 merupakan golongan yang berada pada pendapatan yang lebih rendah. Oleh itu, usaha yang lebih giat perlu dilaksanakan oleh warga pendidik dalam mewujudkan suasana pembelajaran yang mampu menarik pelibatan murid semasa berada di sekolah agar tidak tercicir semasa mengikuti sesi pembelajaran. Sebab kita telah sedia maklum bahawa golongan B40 merupakan golongan berpendapatan rendah. Jadi kita kena pastikan golongan ini tidak tercicir dalam sesi pembelajaran. Selain daripada itu juga, kajian ini juga menapasi wujud perbezaan pada tahap kelibatan emosi antara murid Bumiputra dan juga murid bukan Bumiputra. Dengan etnik bukan Bumiputra menunjukkan tahap kelibatan emosi yang lebih tinggi berbanding murid Bumiputra. Hal ini bermaksud murid bukan Bumiputra dari segi pelibatan emosi dia lebih aktif berbanding dengan murid Bumiputra. Jadi pelibatan emosi menekankan hubungan pelajar dengan pihak sekolah. Pihak sekolah perlu mengambil langkah drastik dalam memastikan etnik Bumiputra tidak tercicir dalam mengikuti pembelajaran serta tidak mudah berasa bosan. Memandangkan keterlibatan emosi ini melibatkan perasaan. Jadi perasaan ini ada kaitan dengan perasaan mudah terasa bosan dalam kelas. Jadi murid yang tidak aktif akan menimbulkan pelbagai masalah disiplin seperti ponteng kelas, tidak membuat kerja rumah, tidak melibatkan diri secara aktif dalam kelas dan seterusnya. Mereka ini akan tercicir dalam pembelajaran. Akhir sekali, kajian ini juga mendapati wujud jurang akademik di antara murid kumpulan B40 dan M40T20. Oleh itu, dalam kajian ini juga, murid B40 mendapat grade purata pelajar pada tahap mencapai tahap minimum. Manakala bagi kategori M40T20, mereka berada pada grade yang lebih baik, iaitu grade yang memuaskan. Jadi wujud jurang di sini. Oleh itu, untuk perkara ini, semua pihak bukan sahaja warga sekolah, malah pendidik, malah pihak-pihak lain seperti PPD, komuniti setempat, termasuk perumahan dan juga kawasan kampung, malah ibu bapa sendiri perlu bekerjasama dan juga menggabling usaha dalam memastikan jurang akademik boleh dirapatkan. Usaha ini boleh dilakukan melalui pernyataan komuniti luar dan juga ibu bapa dalam program PIBG dengan kesemua pihak ini berkolaborasi dalam menjana idea dan juga menghasilkan satu aktiviti yang dapat mempertingkatkan pencapaian akademik murid, terutama sekali di kalangan murid B40. Sekali kita telah sampai ke bahagian kesimpulan. Jadi perbezaan pencapaian akademik di kalangan etnik merupakan isu yang sangat hangat diperdebatkan, tetapi masih lagi kurang mendapat perhatian di kalangan ahli-ahli akademik di Malaysia. Kajian ini membuktikan masih wujud jurang akademik dan ianya berlaku di kalangan murid B40 dan juga M40. Selain itu, wujud hubungan yang positif dan juga wujud hubungan perbezaan bagi tahap keterlibatan murid dengan pencapaian akademik. Oleh itu, semua pihak perlu berganding bahu dalam mewujudkan suasana persekitaran persekolahan yang mampu meningkatkan penglibatan murid dalam kelas dan menjadikan sekolah sebagai pusat tarikan ilmu dan tempat untuk menjamin masa depan murid setanding dengan peranan universiti ataupun kolej. Jadi itu sahaja pembentangan kajian saya. Jadi dengan akhir sekali saya mengucapkan sekian terima kasih dan ucapan penghargaan juga kepada pensyarah yang telah menjadi supervisor saya, iaitu Dr. Ahmad Sofian, atas bantuan yang telah beliau berikan. Sekian, terima kasih.